Demikian penjelasan daripada Sahibus Samahah. Dengar suara saya? Tak dengar? Demikian penjelasan yang panjang lebar daripada Sahibus Samahah berkaitan bagaimana hukum kita bermuamalah dengan Ahlul Kitab. Masih ada kaitan dengan soalan tadi, bila mana disebutkan tentang perkahwinan antara orang Islam dengan Ahli Kitab ini, pernahkah Nabi SAW berkahwin ataupun bernikah dengan Ahli Kitab pada zaman Nabi SAW? Mohon penjelasan daripada Sahibus Samahah. Nabi SAW, soalan tadi, ada isteri yang Yahudi dari segi darah Yahudi. Siapa dia isteri Nabi yang Yahudi? Siapa nama isteri Nabi yang keturunan Yahudi? Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Safiyah binti Huyai, isteri Nabi tu, orang Melayu duk panggil Sopiah tu, sebenarnya asal nama isteri Nabi Safiyah, Ummul Mukminin Safiyah. Dia merupakan seorang Yahudi, Ummul Mukminin, Yahudiyah dalam bahasa Arab. Dia sebelum tu, dari segi keturunan, dia Yahudi. Bapa dia Huyai bin Akhtab adalah merupakan orang besar Yahudi. Bahkan suami dia Kinanah bin Rabi' adalah merupakan kepala Bani Nadir. Yang kepala Yahudi, dia ada Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Ni 3 Bani Yahudi yang duduk di Madinah. Suami dia yang tu. Dan Safiyah ni pernah bermimpi bulan turun kepada dia. Dia cerita pada suami dia sepak dia. Adakah kau bercita-cita ingin berkahwin dengan Raja Yasrib, Malikul Yasrib? Maksud Raja Yasrib tu, dia maksudkan Nabi. Bila berlaku peperangan Khaybar, ditawan tawanan, termasuklah yang ditawan itu ialah wanita-wanita Yahudi, termasuklah Safiyah binti Huyai. Bila tawan, dia jadi tawanan perang. Tawanan perang ni dia bertukar menjadi hamba tawanan perang. Ini sistem yang dipakai seluruh dunia. Kalau saya nak syarah tentang bab hamba tawanan perang, di mana keadilan Islam dan berkenaan itu panjang. Kena cari video saya yang lain lah. Ada bab tu. Antara yang ditawan ialah Safiyah ni, isteri Nabi ni. Masa tu tak isteri lagi lah. Dia adalah wanita Yahudi, anak kepada pemimpin Yahudi. Semasa pembahagian tawanan ni, Safiyah ni jatuh ke tangan Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi. Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi, anak saya ada seorang nama Dihyah. Dihyah, orang kata Dihyah pasal apa? Laki. Dihyah ni nama laki. Sahabat Nabi salah seorangnya nama Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi. Seorang sahabat yang handsome. Malaikat kadang-kadang datang menyerupai Dihyah kerana handsome. Safiyah ni dapat ke Dihyah, dan orang bagi kata, wahai Rasulullah, tak padanlah Safiyah ni, anak orang besar, dapat kat Dihyah. Rasulullah lah ambil Safiyah ni. Lalu Rasulullah tukar untuk Dihyah yang lain, bagi Safiyah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai riwayat kata ditukar dengan 9 tawanan yang lain. Dan Nabi menawarkan kepada dia agama, dia terima Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambilnya sebagai, Ummu Salamah menyiapkannya, lalu dia menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia terima Islam dulu. Dia terima Islam. Dia terima. Kalau dia tak terima pun dia hukum tadilah, tapi dia terima Islam dahulu. Dalam riwayat tu dia telah menerima Islam dahulu. So kalau orang kata Islam ni bangsa Yahudi ni dibenci oleh Islam, Islam benci perangai, dia bukan benci orang tu.
Kalau nak kira Yahudi, Nabi ada isteri yang Yahudi. Kadang-kadang biasa orang Arab ni kan, mereka kadang-kadang bila mereka berkelahi, sama-sama isteri Nabi, kadang-kadang cemburu. Ada kawan tu apa, perli-perli sikit, anak Yahudi kadang-kadang. Bintu Yahudi, anak Yahudi. Jadi dia sedih lah, dia mengadu kat Nabi. Nabi kita bagi tahu lah, pak saudara kau Musa, suami kau Muhammad, kan? jadi Nabi pujuk dia. Jadi kita dapat melihat daripada penjelasan yang diberikan tadi, ada kalanya mungkin seseorang tersebut lahir dalam keluarga Yahudi. Bapaknya asalnya adalah keturunan Yahudi, bahkan pemimpin orang Yahudi, iaitu Huyai bin Akhtab. Bahkan suami Safiyah yang awal sebelum beliau berkahwin dengan Nabi SAW juga pemimpin Yahudi. Tetapi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan ataupun menakdirkan beliau berkahwin dengan lelaki yang paling mulia dalam sejarah kehidupan dunia, iaitu Nabi Muhammad SAW.